Antara fokus dari negeri di bawah bayu, komitmen Kuskop perkasa ekonomi rakyat. Perinciannya bersama Soran Shah di Kuta Kinabalu. Teruskan Soran. Ya sahih, agenda pemerkasaan ekonomi rakyat terus diperkukuh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop. 1.2 juta ringgit diperuntukkan bagi membina bazar usahawan masjid di Masjid Jamik Haji Said Darun, Kampung Malagoi, Kelatuan Papar. Inisiatif di bawah program pembangunan premis tamu desa ini bertujuan memperkasa ekonomi usahawan mikro di kawasan luar bandar menerusi penyediaan premis niaga yang lebih sistematik. InsyaAllah akan dimulakan secepat mungkin. Uda Holdings adalah agensi pelaksana projek ini dan mereka menjangkakan projek ini akan siap pada bulan September pada tahun ini. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita untuk mengangkat martabat usahawan kita. Beliau turut menyarankan penubuhan koperasi karya masjid untuk menguruskan bazar berkenaan secara profesional. Dengan bimbingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan Institut Koperasi Malaysia IKMA. Apabila siap kelak, projek ini bakal menyediakan 21 lot gerai. Terdahulu, Datuk Muhammad menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Pembinaan Bazar Berkenaan sempena Majlis Iftar Ramadan Kuskop di Sabah. Dalam majlis ini turut disampaikan sumbangan Aidilfitri berupa wang tunai berjumlah RM50,000 kepada 500 asnaf. Selain sumbangan kepada 46 masjid dan surau berjumlah RM84,000. Penduduk Kampung Pangi Tenom bakal menikmati akses perhubungan lebih baik menerusi projek pembinaan Jalan Raya Tenom Pangi sejauh 9.2 km. Projek itu kini dalam fasa pelantikan perunding bagi menentukan jajaran serta aspek teknikal. Proses tender dijangka menyusul selepas pelantikan konsultan selesai Mei ini. Dengan tempoh pembinaan mengambil masa antara 3 hingga 4 tahun. Daripada segi untuk mereka mendapat sinar di hujung terowong berkenaan dengan jalan raya ini memang sudah dimasukkan dalam program Jabatan Kejayaan Negeri Sabah. Pelaksanaan projek ini amat dinantikan penduduk demi meningkatkan kesejahteraan dan merancakkan ekonomi di pedalaman. Susah membawa pengeluaran barang-barang pertanian keluar dari Pakan Tenom. Masalah lagi ada orang kadang-kadang sakit tengah malam ataupun tidak tentu masalah. Ya. Ada juga terpernak di tengah jalan. Ya, orang Kampung Rayu, Pangi kesusahan lah berjalan kaki. Rumah transit dicadang dibina di sekitar kawasan Kukusan Tawau bagi menempatkan sebentar penduduk terjejas bencana alam seperti banjir dan kebakaran. Sudah memang ada cadangan untuk melaksanakan rumah transit ni, okey. Dan saya pun sebelum ini pun sudah pernah mencadangkan di pihak majlis lah supaya kita boleh dapat adalah kawasan tertentu yang memang kita mengenal pasti boleh jadikan rumah transit. Kita pun akan berusaha melaksanakan ini dalam kementerian ini sebab kita harus sentiasa bersedia ya dalam menghadapi bencana ataupun ya masalah yang kita tidak pernah duga. Jelas beliau, kemudahan tersebut dirancang untuk menampung antara 10 hingga 20 keluarga pada satu-satu masa sebagai penempatan sementara sebelum kediaman kekal disediakan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS dijangka menerima kos keseluruhan baik pulih sekolah terjejas banjir Isnin depan. Setakat ini 57 buah sekolah dilaporkan terjejas akibat bencana banjir baru-baru ini. Pengarahnya Datuk Raisin Saidin berkata, laporan terperinci itu akan dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan KPM bagi membolehkan kerja pembaikan segera dilaksana. KSU telah meminta kita supaya membuat anggaran yang tepatlah berkaitan dengan kerusakan yang ini, dan saya nampak ada komitmen Kementerian Pendidikan untuk membantu Jabatan Pendidikan Sabah. Tambah beliau, sekiranya peruntukan sedia ada tidak mencukupi, permohonan tambahan akan dikemukakan. Dalam pada itu, semua sekolah yang terlibat banjir kini kembali beroperasi selepas kerja pembersihan selesai. Bagi menampung hari persekolahan yang terjejas, pihak sekolah akan mengadakan kelas ganti untuk memastikan jumlah minimum 190 hari persekolahan setahun dipatuhi mengikut takwim semasa.
Peniaga Bazar Ramadan diingatkan supaya sentiasa mengutamakan aspek kebersihan dan kualiti makanan sepanjang Ramadan ini. Langkah itu bukan sahaja menjamin keselamatan makanan, malah mampu mengekalkan keyakinan pengunjung untuk terus berbelanja. Dalam masa sama, peniaga juga disaran menawarkan harga yang berpatutan. Pertama saya nak ingatkan kepada peniaga kita, berniaga dengan baik, jaga kebersihan, jaga kualiti makanan, jangan kejar harga. Yang penting kualiti makanan, harga berpatutan dan jualannya laris, pendapatan bertambah. Datuk Isnin yang juga adun Klias ditemui selepas menyantuni peniaga di Bazar Ramadan Dataran Bagandang, Beaufort. 205 peniaga yang terjejas banjir baru-baru ini turut menerima sumbangan bagi meringankan beban mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka menghadiri Majlis Berbuka Puasa Madani Peringkat Negeri Sabah di Universiti Malaysia Sabah 15 Mac ini. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmod. Dalam majlis berkenaan, Perdana Menteri akan diberi taklimat mengenai pembangunan daerah Kota Kinabalu. Terdahulu, Datuk Mustafa yang juga ahli Parlimen Sepanggar merasmikan program Sungkai Sepanggar Madani di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Program menjadi platform memperkukuh hubungan antara pemimpin dan komuniti setempat. Turut diraikan pelajar tahfiz sekitar Parlimen Sepanggar. Setakat ini kita beri RM1,000 lah kepada setiap institusi tahfiz, tapi sebelum ini memang banyak juga lah kita berikan sumbangan kepada institusi ini. Tapi khusus untuk bulan Ramadan ini, kita beri RM1,000 untuk mereka menyambut bulan Ramadan yang berbaki sehingga Hari Raya. Di sebalik kabel berarus tinggi yang menyalurkan tenaga ke ribuan kediaman dan industri di Sabah, ada tangan yang bekerja dalam diam, penuh risiko dan ketelitian. Muhammad Raid Roslan ada perkongsiannya. Bukan semua sanggup berada di dalam joint pit yang sempit, bukan semua berani memanjat tiang ketika cuaca tidak menentu. Namun, bagi Viani Embak dari Kota Marudu, inilah dunia pilihannya. Beliau mencipta sejarah sebagai wanita pertama di Malaysia memiliki sijil kompeten pencantum kabel tahap 3 PK3 tahap tertinggi dalam bidang berkenaan. Graduan ILPKK EdTech sesi 2004 ini kini berkhidmat bersama Sabah Electricity. Wanita luar biasa ini memiliki hampir 18 tahun pengalaman dalam kerja pencantuman kabel. Cabaran utama yang pertama sekali ialah bila mula-mula masuk kerja, saya hanya seorang saja wanita dan dikelilingi dengan lelaki lah. Jadi perasaan tu, rasa malu bila saya boleh buat takut diperlekehkan begitu. Bidang pencantuman kabel bukan sekadar kerja fizikal, ia menuntut kelulusan peperiksaan Suruhanjaya Tenaga, pengalaman minimum 3 tahun serta penguasaan aspek keselamatan termasuk rawatan renjatan elektrik dan pemulihan pernafasan. Dalam ruang kerja berisiko tinggi, kesilapan kecil boleh membawa implikasi besar. Kecekapan dan keberanian Viani akhirnya mengubah persepsi rakan sekerja. Dia punya kekuatan tu lebih kurang juga macam lelaki, bah. Kadang-kadang saya bilang jangan kau naik pasal kalau kita mau jaga juga kan perempuan. Tapi dia tidak peduli tu. Kau tengok di sebelah sudah atas tiang sudah. Saya keberanian dia memang luar biasa lah. Di sebalik kejayaan individu seperti Viani, pembangunan kemahiran teknikal turut diperkukuh melalui pusat latihan Sabah Electricity. Sehingga kini 1,310 peserta menerima manfaat pelbagai kursus termasuk kompetensi pencantum kabel PK1 hingga PK3. Pada September 2025, pusat ini menerima pentaulihan IKOS untuk mengendalikan kursus kompetensi tersebut sepenuhnya di Sabah. Latihan kumpulan pertama PK3 dijangka bermula April 2026 dengan sasaran sekitar 100 peserta disokong 17 tenaga pengajar.
Di Sabah Electricity sendiri, lebih daripada 11% jawatan-jawatan teknikal ini diisi oleh kaum wanita. Sasaran meningkatkan tenaga kerja wanita dalam sektor teknikal adalah langkah yang positif. Kehadiran wanita membawa kepelbagaian pemikiran yang kritikal untuk inovasi, namun sasaran ini harus berlandaskan merit sebenarnya. Peruntukan latihan pencantum kabel sahaja mencecah 1.5 juta ringgit, mencerminkan komitmen terhadap keselamatan dan kebolehpercayaan sistem tenaga negeri. Dan sempena Hari Wanita Antarabangsa, kisah Viani Embak membawa mesej yang lebih besar. Dalam industri yang menuntut disiplin dan keberanian, kompetensi tidak ditentukan oleh jantina, tetapi oleh latihan, pengalaman dan keyakinan diri. Kejayaan Viani hari ini bukan lagi simbol kelainan, tetapi lambang kompetensi, profesionalisme dan masa depan industri tenaga yang lebih inklusif. Muhammad Tozlan, RTM. Baik, saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah. Salam Malaysia Madani. Silakan Sahi. Terima kasih, Soran.